Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Rizwan bin Jakari, CB 180053 dan rakan-rakan saya Ahmad Rusli bin Said, DB 180057 dan Nil Brunei Berantau, DB 180010. Kumpulan kami akan membentangkan proposal yang bertajuk Electric Car Solar Charger. Pertama sekali, saya akan terangkan bahagian 1.1 iaitu pengenalan. Tajuk kajian yang dipilih adalah Electric Car Solar Charger. Tajuk ini dipilih kerana penggunaan sumber tenaga bakar utama seperti petroleum menghasilkan kesan sampingan yang sangat memudaratkan manusia dan juga alam sekitar. Pemilihan tajuk kajian ini dilaksanakan adalah untuk bertujuan melaksanakan atau menghasilkan stesen bekalan elektrik pada kereta elektrik yang mesra pengguna. Stesen bekalan elektrik pada kereta elektrik yang dibina akan menggalakkan pengguna kereta elektrik semakin meningkat, justru membantu usaha mengurangkan kesan sampingan yang terhasil daripada penggunaan sumber bahan api atau bahan bakar tradisional seperti petroleum, gas monoksida dan lain. Dan dalam kajian ini, kami juga menerapkan prinsip sumber tenaga yang mesra alam. Sumber tenaga yang kami gunakan untuk dibekalkan kepada stesen pengecas kereta elektrik ini adalah tenaga solar yang datang daripada matahari. Tenaga solar merupakan sumber tenaga yang sangat baik dan tidak menghasilkan kesan sampingan yang akan memudaratkan manusia dan juga alam sekitar. Kesimpulannya, kajian ini dilaksanakan kerana banyak kepentingan yang bermakna serta sumbangan yang bermanfaat bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar. Seterusnya, kita akan lihat kepada 1.2 iaitu latar belakang masalah. Isu yang pertama adalah untuk menjimatkan pada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu, petroleum dan hasil gas asli. Penciptaan kenderaan bermotor pada tahun 1965 telah mengakibatkan penggunaan petroleum yang banyak, iaitu lebih kurang 70% dalam bidang pengangkutan. Akibatnya, peningkatan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida di atmosfer dan seterusnya menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim ataupun climate change. Selain itu, limitation dari segi kemudahan infrastruktur stesen bekalan elektrik pada kenderaan elektrik, iaitu stesen yang digunakan untuk membekalkan voltan bateri kenderaan elektrik ini, kekurangan kemudahan ini akan membantut ataupun memundurkan kepada perkembangan kenderaan elektrik pada masa hadapan. Jarak perjalanan tidak dapat dijangka seperti dari bandar ke kampung mengambil jarak perjalanan yang panjang. Oleh itu, kemudahan stesen bekalan elektrik kenderaan elektrik yang digunakan perlu bagi memastikan kenderaan elektrik ini dipakai pada masa hadapan dan tidak memberi kerisauan kepada pemandu. Kesimpulannya, penambahbaikan pada stesen bekalan elektrik kenderaan elektrik perlu dalam memastikan setiap kekangan yang wujud dapat dikawal dengan baik, seperti kewujudan stesen elektrik menggunakan tenaga solar amat berbaloi pada masa hadapan dan menjimatkan kos bahan api, di samping menambah nilai yang positif kepada kenderaan elektrik maupun kepada alam sekitar. Seterusnya, kita lihat kepada penyataan masalah, iaitu 1.3 penyataan masalah. Rentetan daripada latar belakang yang telah dinyatakan, gas monoksida daripada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui telah menyebabkan pemanasan global dan pencemaran pada alam. Buktinya jelas di mana statistik suhu dunia yang meningkat peratusannya pada tahun 2018 diikuti pula dengan kes pencemaran akibat daripada pembuangan sisa petroleum ke laut dan sungai. Akibat daripada itu, alam sekitar semakin tercemar dan sukar untuk dibaik pulih
dalam jangka masa yang singkat. Bukan itu sahaja, banjir yang teruk pernah terjadi, pernah melanda negara ini pada suatu ketika dahulu, menjejaskan ekonomi dan masyarakat setempat. Kematian dan kecederaan serius serta kerosakan harta benda jelas merupakan kesan akibat daripada pencemaran itu sahaja. Namun, projek ini yang kami laksanakan menumpukan kepada solusi ataupun penyelesaian masalah untuk masalah tersebut. Dengan melihat potensi yang terdapat dalam teknologi kereta elektrik ini ataupun electric vehicle EV, sistem kereta elektrik memerlukan dua komponen utama, iaitu bateri dan stesen mengecas bateri tersebut ataupun charging station. Setiap kos bahan yang tinggi dan sifat keterbukaan sistem mengecas memberi masalah kepada usaha tersebut kerana kos membantutkan usaha dia, kerana kos yang terlalu tinggi menyebabkan pembangunan teknologi yang baru itu sukar, dan juga keterbukaan ataupun sistem itu tidak mesra pengguna. Oleh itu, projek ini wajar bagi membantu melicinkan usaha untuk mengurangkan pencemaran dan menggalakkan penghasilan teknologi baharu yang menyokong penggunaan kereta elektrik. Sistem mengecas kereta elektrik bertenaga solar yang bersifat umum ataupun mesra pengguna dapat mengurangkan kos untuk membina sebuah pengecas untuk setiap jenis kenderaan elektrik seperti motosikal dan kereta elektrik menggunakan pengecas yang berbeza-beza. Ini akan menyebabkan akan menyukarkan penghasilan teknologi itu ataupun mengurangkan penggalakan penggunaan kenderaan elektrik kerana sistem pengecasnya berlain-lainan. Tetapi kalau sistem pengecas itu universal ataupun boleh digunakan bagi semua kenderaan seperti stesen minyak, motosikal, lori, apa sahaja jenis kenderaan boleh mengisi minyak dalam satu kawasan atau satu premis. Begitu juga yang projek ini ingin usahakan, iaitu menghasilkan stesen pengecas ataupun charging station yang mesra pengguna, mesra kenderaan. Pembinaan sebuah pengecas yang boleh digunakan untuk semua jenis kenderaan elektrik yang dengan bertenaga solar bukan sahaja menjimatkan kos teknologi kenderaan elektrik tetapi juga mendorong pemulihan alam sekitar. Itu sahaja daripada saya, dan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan. Saya Nilbani Barantau akan meneruskan pembentangan ini bagi bab 2, iaitu sorotan kajian. Dalam bab ini terdapat 3 perkara yang dibincangkan. 3 perkara tersebut adalah tenaga solar, charger elektrik, dan kereta elektrik. 3 perkara ini adalah keperluan untuk membangunkan produk kami, iaitu electric car solar charger. Tenaga solar. Seperti yang kita tahu, tenaga solar merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga solar dapat diperbaharui menjadi tenaga elektrik. Berdasarkan kajian Ansari dan Rafiq, penggunaan tenaga solar di negara Pakistan sangat tinggi dan penggunaan tenaga solar di sana mencecah 70%. Di Malaysia juga mempunyai potensi yang tinggi untuk menjana elektrik menggunakan sistem tenaga solar. Fotovoltaik ataupun sistem solar panel yang pertama dicipta oleh Alexander Edmund Buckwell pada tahun 1839 dan generasi solar panel dibahagi kepada 3, iaitu generasi pertama adalah diperbuat daripada silikon monokristalin dan generasi kedua adalah silikon amorf dan indium gallium, manakala generasi ketiga adalah
kristal nano. Di sini kami ada sertakan gambar bagaimana solar panel berfungsi. Pertama sekali, sinaran matahari yang terkena pada solar panel akan menyebabkan silikon jenis N dan silikon jenis P berinteraksi di sini. Dan arus elektrik akan terhasil melalui interaksi tersebut. Setelah itu, arus elektrik akan pergi ke charge controller dan ke battery system dan boleh terus dipakai sebagai DC power ataupun pergi ke inverter untuk dipakai sebagai AC power. Kereta elektrik. Istilah EV iaitu electric vehicle ataupun kenderaan elektrik bukan saja merangkumi kereta elektrik tetapi merangkumi semua jenis kenderaan yang beroperasi menggunakan motor elektrik. Dan dua komponen utama kereta elektrik adalah motor elektrik dan juga bateri. Seterusnya, jenis-jenis kereta elektrik. Kereta elektrik terbagi kepada 3, yaitu BEV, kenderaan elektrik bateri. Jenis ini dilengkapi dengan bateri yang boleh dicas semula. Dan contoh BEV adalah Tesla Model 3, BMW i3, dan Hyundai Ioniq. Jenis PHEV yaitu Plug-in Hybrid Electric Vehicle adalah gabungan bateri, motor elektrik, dan enjin petrol ataupun enjin diesel. Contoh PHEV adalah BMW i8, Mini Cooper SE Countryman, dan Toyota Prius. Dan akhir sekali jenis HEV yaitu kenderaan elektrik hybrid. Kenderaan ini dikuasakan oleh bahan api fosil dan elektrik. Contoh bagi HEV adalah Toyota Prius Hybrid, Honda Civic Hybrid, dan Toyota Camry Hybrid. Akhir sekali adalah stesen pengecas. Stesen pengecas terbagi kepada 3 tahap. Pengecas tahap 1 hanya menggunakan palam 120 volt. Pengecas tahap 2 digunakan pada stesen pengisian kediaman sebanyak 240 volt dan komersial sebanyak 208 volt. Dan akhir sekali pengecas arus terus ataupun stesen pengisian tahap 3 atau CDMA EV dapat menawarkan jarak 60 hingga 100 batu dengan hanya pengecasan selama 20 menit. Sekian saja daripada saya dan untuk bab 3 saya serahkan kepada kawan saya Rusli untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Ahmad Rusli bin Said. Saya akan membentangkan tentang bab 3 iaitu metodologi. Metodologi bermaksud kaedah atau teknik dalam mereka bentuk atau mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong akan kajian yang dilaksanakan. Okey. Tujuan metodologi adalah untuk membantu pembaca memahami dengan lebih jelas dan terperinci berkaitan dengan proses kajian. Bab ini menerangkan secara terperinci mengenai aspek dalam pemilihan bahan dan komponen yang digunakan dalam penghasilan model kajian serta menerangkan proses pembangunan model berdasarkan carta alir. Okey, model prototype yang kami pilih iaitu model prototype pantas. Okey, dalam model prototype pantas ni dia ada beberapa fasa. Okey, fasa yang pertama dia ada 5 fasa. Okey. Fasa pertama iaitu fasa perancangan.
Fasa perancangan iaitu fasa bagi penyediaan bahan-bahan, aktiviti dan tempoh yang diperlukan dalam pembangunan produk yang kami telah tetapkan, iaitu produk elektrik car solar charger. Okey, seterusnya dalam fasa perancangan ni dia terbagi dalam sistem solar panel. Okey, ini merupakan solar panel yang kami telah decide hendak buat untuk produk kami. Kadar kuasa suatu solar panel bergantung kepada kecekapan dan saiz. 6 solar panel diperlukan untuk membekalkan voltan kepada bateri sebuah kereta elektrik yang disebut oleh Hana dan kawan-kawannya lah 2018. Selalunya solar panel jenis monocrystalline yang sesuai digunakan dan bahan binaan berumah dibuat daripada steel untuk kapot ini. Okey, seterusnya iaitu fasa analisis. Dalam fasa analisis adalah fasa yang menerangkan analisis berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Seperti produk kami iaitu electric car solar charger. Okey, solar panel yang digunakan adalah sebanyak 6 panel. Setiap panel solar mampu menghasilkan 1.2 kW. Kadar kuasa 6 panel solar panel adalah 200 watt ke 300 watt. Okey, kecekapan solar panel ni adalah 21%. Input bagi DC-DC converter 330 voltan ke 400 voltan. Output adalah 72 voltan. Okey, ini merupakan input dan ini merupakan dia punya output untuk ke bateri. Seterusnya ketiga iaitu fasa reka bentuk. Solar panel ini reka bentuknya digunakan adalah sebanyak 6 panel. Okey, 6 panel. Reka bentuk dipanggil kapot. Fasa pembangunan prototype. Okey. Fasa pembangunan prototype adalah fasa dalam menghasilkan produk kami, iaitu komponen-komponen yang terlibat dalam pembangunan elektrik car solar charger. Okey, dalam fasa pembangunan prototype ni penggunaan DC-DC converter bagi penukaran tenaga solar kepada tenaga elektrik arus terus disebabkan penukaran yang cepat dan mudah. Okey, ini lagi cepat berbanding dengan penggunaan diode tidak sesuai disebabkan oleh panel solar tidak dapat membekalkan arus kepada bateri bila bateri dalam keadaan voltan yang penuh. Maka penggunaan DC and DC controller lagi baguslah berbanding dengan penggunaan diode. Okey, last sekali iaitu fasa pengujian dan penilaian. Iaitu fasa pengujian penilaian ni menilai produk kami sama ada menepati kepada objektif yang kami tetapkan dan menyelesaikan masalah yang telah dinyatakan. Bagi peringkat penilaian pula, okey, fasa penilaian oleh 3 orang pakar, pihak FETV, iaitu 2 orang pensyarah FETV dan seorang penolong jurutera dalam bidang elektrik dan elektronik untuk memastikan bahawa produk kami itu memberi nilai impak dan memenuhi kepada objektif yang telah dinyatakan dan mampu menyelesaikan masalah. Okey, justifikasi pemilihan metodologi iaitu kenapa kami memilih model prototype pantas untuk menghasilkan produk kami. Okey, pertama metodologi yang kami pilih adalah model prototype pantas yang melibatkan beberapa fasa yang memudahkan pengguna boleh memilihat, memegang dan berinteraksi dengan prototype yang kami bangunkan berbanding dengan dokumen lah. Iaitu prototype produk kami iaitu electric car solar charger yang lebih berbentuk fizikal dan mesra pengguna. Okay, seterusnya, model pembangunan prototype kami ini kami dapat berkomunikasi sesama ahli kumpulan menerusi setiap fasa seperti fasa perancangan yang memerlukan kami memerah idea dalam menyelesaikan masalah yang wujud dengan produk yang kami hasilkan. Okey, yang terakhir justifikasinya atau sebab kami pemilihan model prototype pantas ni adalah mampu menangani isu yang telah wujud, iaitu dalam bab 1 berkaitan dengan penyataan masalah sebelum sebuah produk dihasilkan. Akhirnya masalah yang wujud dapat ditangani dengan berkesan disebabkan kewujudan prototype produk
kami. Okey, seterusnya iaitu keperluan perkakasan. Keperluan iaitu bahan yang dipilih untuk menghasilkan produk bergantung kepada beberapa faktor yang perlu diambil kira, seperti kesesuaian bahan dengan fungsi sumber bahan untuk menghasilkan produk. Bagi menghasilkan produk kami iaitu electric car solar charger, kami memerlukan beberapa komponen iaitu 3 lah. Solar panel 6 biji dalam 200 ke 300 watt, anggaran kos dalam 100. Okey, seterusnya charger controller 1 biji iaitu mengatur voltan dan arus dalam anggaran RM40. Dan yang terakhir iaitu rechargeable sealed lead acid battery 1 biji dalam 12 watt 200 Ah, anggaran kos dalam 2000, 200 ampere hour. Okey. Seterusnya ini merupakan operasi kajian carta ahli dalam penghasilan produk kami, iaitu start daripada mula mengenai masalah, lepas tu pemilihan tajuk, mengumpul maklumat, cadangan reka bentuk, proses pemilihan dan penyediaan bahan atau komponen, proses pembangunan dan pemilihan reka bentuk. Lepas tu produk dibangunkan, dilakukan pengujian sinilah. Kalau pengujian dan penilaian tidak berjaya, maka penambahbaikan akan dilakukan. So produk dibangunkan, last sekali penilaian dilakukan oleh pakar dan tamat. Alright, sekian dan terima kasih.